Okey. Dah sampai. Okey. Taman Perumahan Batu Tiga. Tu dia. Ini adalah kampung. Kampung kamu. Ada ke orang tak mengaku kampung dia lawas? Tak mengaku kena buang kampung dia. Yeah, Teresa guys. Apa khabar guys? Teruk no bahasa kaya kau. Khabar, what's up? Taman Perumahan Batu Tiga. Ni taman Baby baru dah tu. makan. Jangan lupa bagi baby makan, nanti menangis. Sial. Dulu sudah siap punya anak. Siapa tu? Gloria, taman perumahan baru tu Ya. Kenapa suara dia kecil ni? SMP Lawas. Jadi situ kan? Kita try cari. Ni tu SMK Lawas yang lama ke? Cikgu tak pasti juga SMK Lawas ni. Sekejap cikgu, saya itu keluar dulu, lepas tu saya masuk lagi. Kecil lah suara dah. Suara siapa yang kecil? Suara ni, handphone saya, maybe problem handphone. Saya keluar, lepas tu saya masuk lagi. Janji. Ya, Okey, ni SMK Lawas. So, kalau kita tengok kat sini, masih yang lama juga cikgu rasa. Ya ke? Mana Taman Perumahan Batu Tiga? Taman Perumahan Batu Tiga. Ni ke? Macam ni je. Ya ke? Tengok. Patah balik. Lawas Methodist Church. Oh, jauh lagi. Sini. Oh, ni Kampung Batu 2. Okay, ni jalan turun kampung yang bukit tu. Sini perumahan dia. Wah, dah ada. Gloria, kamu nampak ke ni? Ya, nampak cikgu. Yang mana satu rumah kamu? Zoom Yang in warna sikit. biru. Wow, yang besar tu. Atap biru depan ni. Betul-betul menghadap jalan tu. Yang dekat dengan rumah Cikgu Abang tu. Cikgu Abang belakang kan? Cikgu Abang Ya. ni simpang kedua ni. Kamu depan yang atap biru ni lah. Ya. Okey. Siapa lagi nak? Hudson? Hudson kampung mana Hudson? Kau pindah dah? Hilang. Hudson mencari makan. Ya, lain-lain putus-putus. Glitch suara cikgu tadi. Masuk balik. Klise alasan. Okay, so kalau rajin-rajin bolehlah buka Google Earth dekat kamu punya dekat phone. Boleh juga cikgu rasa. Cikgu tak pernah buka. Okay, untuk menjejaki rumah kamu. Okay. Alright, so kita pergi kepada topik untuk hari ini. Okay, so hari ni kita nak tengok GPS. Okay. Global Positioning System. Ringkas je topik ni. Sekejap Stop presenting. Cikgu share balik yang baru. Okay. Tendo. Bang bang. Oh, ini dahsyat. Okay, so GPS. Tak nampak besar ni.
Skip. Okay, GPS bahasa Melayu dia sistem penentu sejagat. Okay, so apa dia GPS ataupun sistem penentu sejagat? Sistem yang digunakan ataupun sistem navigasi yang memberi maklumat tentang lokasi dan masa kepada penggunanya dalam semua keadaan cuaca. Okey. Contoh paling mudah kamu yang biasa yang kamu pernah guna, okey, Waze. Kemudian biasa kita guna apa lagi? Map pun boleh guna juga, Google Map. Okey, Google Map dekat phone kita tu. Okey, kemudian apa lagi satu? Cikgu lupa satu lagi. Waze. Nanti dekat akhir nanti cikgu beritahu semula apa lagi sistem yang biasa kita gunakan yang dekat dengan kamu. Okay, so bagaimana GPS berfungsi? So dia ada 3 segmen yang utama. Okay, segmen yang utama. Okay, yang pertama segmen kawalan. Yang kedua segmen angkasa dan segmen pengguna. Okay, so kita lihat satu persatu ketiga-tiga segmen ni. So kalau kamu lihat dalam gambar rajah ni, okay, segmen kawalan dekat bumi. Okay, kemudian kita ada segmen angkasa dekat ruang angkasa. Dekat satelit lah biasanya segmen angkasa ni. Okay, kemudian segmen pengguna. Biasanya dalam kita punya peranti elektronik. Paling mudah kamu faham dalam phone kita lah. Okay. Okay, kemudian kita tengok sistem yang pertama iaitu sistem kawalan. Okay, terdiri daripada stesen kawalan utama, stesen kawalan utama alternatif, antena arahan dan kawalan, dan satu lagi stesen pengawasan. Okay. So isyarat yang diterima oleh sistem pengawasan dari satelit GPS dihantar ke stesen kawalan utama iaitu dalam sistem kawalan yang akan menjana mesej navigasi di bumi. Okey, maksudnya segmen kawalan ni dia yang akan track kat mana kedudukan kita. Kemudian maklumat tersebut akan dihantar ke satelit GPS. So biasanya kalau kita nak navigate ataupun nak pergi pada satu kedudukan, dia mesti ada 2 titik. Okay, titik di mana kita berada, kemudian titik kedua di mana lokasi yang kita nak pergi. Okay, so dia mesti ada isyarat utama dalam segmen kawalan, kemudian isyarat utama dalam segmen kawalan dalam phone kita tu akan dihantar pergi satelit GPS, kemudian satelit GPS akan hantar balik nombor-nombor tertentu untuk arahan ke lokasi yang kedua. Okay, so itu dalam sistem kawalan. So kita tengok dia punya gambar rajah. Okay, segmen kawalan dan segmen angkasa dalam GPS. So kita tengok kat sini, segmen kawalan, kemudian dia ada stesen kawalan utama. Okay, dan dia berinteraksi pula dengan segmen angkasa. So segmen angkasa ni kita ada satelit GPS. Okay. Okay, seterusnya antara maklumat yang dihantar dari antena bumi ke satelit GPS termasuklah posisi satelit GPS, faktor pembetulan waktu pada jam satelit GPS, data atmosfera dan juga almanak. Okay. Okay, seterusnya kita tengok segmen angkasa. Okay. So GPS terdiri daripada satu rangkaian satelit. Satelit GPS mengorbit bumi pada ketinggian orbit 20,000 km. Okay. So sebelum subtopik yang sebelum ni kita dah bincang tentang satelit yang mengorbit bumi pada sekian-sekian jarak. Okay, ada HEO, ada LEO. Tengok balik yang tu. Okay, orbit satelit GPS lazimnya dikenali sebagai orbit separuh segerak bumi, iaitu semi-synchronous Earth orbit. Okay,
dengan tempoh orbit lebih kurang 12 jam. Okay. Seterusnya kita tengok segmen angkasa. Dalam GPS kurang-kurangnya 4 buah satelit GPS dapat dilihat pada sudut 15 darjah, okay, atau lebih daripada paksi ufuk pada setiap masa dari semua lokasi di bumi. Okey, maksudnya bila kita berdiri pada satu lokasi tertentu, okey, ada 4 satelit GPS yang mengarah kepada kita. Okey, sudut dia 15 darjah ataupun lebih. So tujuan dia apa? Tujuan dia untuk GPS ni lah. Okey, Global Positioning System. Okay, antara maklumat yang dihantar dari satelit GPS ke alat penerima GPS termasuklah posisi satelit GPS dan masa isyarat itu dihantar. Okey, yang terakhir dalam segmen GPS iaitu segmen pengguna. Okey, segmen pengguna merupakan pengguna GPS merupakan sesiapa sahaja yang menggunakan alat penerima GPS seperti telefon pintar. Okay. So sekarang telefon pintar ada guna sistem GPS, kereta-kereta yang canggih sikit tu pun ada sistem GPS dia. Kalau kereta yang tak canggih nak install pun boleh. Boleh juga, okay, sistem ni. Okay, lokasi bagi suatu tempat dapat ditulis dalam 2 jenis format penulisan seperti yang berikut. Okay, kita ada dua format untuk menulis lokasi. Okey, darjah, minit dan saat itu ataupun singkatannya DMS. Okey, kemudian kita ada yang kedua darjah desimal DD. Okey. So kalau pernah kamu dapat nombor-nombor tertentu, ada darjah, ada minit, ada saat tu. Darjah dia tanda bulat. Kemudian ada nombor tertentu, kemudian ada cikgu tunjuk. Kita pergi pada slide seterusnya. Okey, segmen pengguna koordinat GPS boleh ditulis dalam ni cikgu dah sebut, ada 2 jenis format untuk menulis koordinat GPS. Okey. Yang pertama format DMS, darjah, minit, saat. Kemudian format DD, apa dia DD tadi? Darjah desimal. Okey. Arah timur dan barat pada koordinat GPS dalam format DMS berdasarkan garisan Greenwich. Okey, garisan Greenwich. Okey, so kita tengok koordinat GPS. Okey, contoh dia ada 2 kat sini. Satu, koordinat GPS untuk planetarium negara. Okey. Koordinat ni tetaplah. Okey. Koordinatnya dalam format DMS. So kalau kita tengok kat sini, dia ada tanda bulat ni. Ini adalah tanda darjah. So 3 darjah. Yang ni adalah tanda prosofi 1 tu darjah, prosofi 2 minit. Okay, 08 darjah 22.04 minit N. Okay, ini simbol untuk latitude lah. Kalau ada huruf N tu adalah latitude. Okay, kemudian nombor yang kedua, rujukan yang kedua adalah 101 darjah 41 minit 22.53 saat. Okay. So kalau kita tengok kat sini contoh yang pertama ni, okay, nanti cikgu tunjuk kat mana lokasi dia dibaca macam mana. Okay, so kalau kita tengok untuk format ataupun koordinat format DD, dia hanya ada nombor macam ni lah. Okay. Kemudian ada tanda positif dan negatif untuk menggambarkan kedudukan sebenar dia kat mana. Okay. So kalau format DD 3 points, bila tak ada tanda positif dan negatif tu maksudnya positif lah kan. Okay. So 3.139456. Okay. So nilai positif mewakili latitude pada hemisfera utama. So kalau kita ingat bumi tu bentuk sfera macam tu. Ada garisan khatulistiwa, separuh ke atas tu hemisfera utara, separuh ke bawah tu hemisfera selatan. So tanda yang positif tu yang ke atas lah. Manakala tanda yang negatif itu mewakili latitude pada hemisfera selatan.
Okay. Okay, contoh yang kedua kat sini, kita tengok dia bagi Copacabana, Rio de Janeiro. Okay. Koordinat format DMS 22 darjah 58 minit 14.60 saat. Okay, manakala longitude dia 43 darjah 10 minit 56.51 saat. Okay, so mesti ada dua-dua lah. Bila sebut latitude tu kan macam kamu belajar matematik, dia ada dua koordinat tu kita baca X dan Y. Kita baca X dan Y. Jadi koordinat ni mesti ada dua-dua. Latitude, okay, yang melintang. Kemudian yang menegak tu dia punya longitude. Okay. So negatif kat sini membawa maksud nilai ataupun kedudukan ini adalah pada hemisfera selatan. Okay. So kalau siapa yang dah cuba buat latihan cikgu dan dia tak dapat, mungkin kamu dapat idea daripada penerangan cikgu ni lah. Okay. Ada soalan ke setakat tu? Tak tahu. Tak tahu. Nanti tengok balik cikgu dah bagi lesson tu. Kamu ambil ke tidak? Ambil tak? Apa tu? Cikgu baru bagi kah? Ada? Tak tahu saya. Teruk ular. Sebelum cikgu dah hantar. Tidak keluar buat cikgu. Kami orang kontak rapat dengan. Oh ya ke? Dengan siapa? Tidak keluarlah saya. Orang pengalih. Oh. Jadi kuarantin lah sekarang? Kuarantin diri sendiri. Oh, okey. Harap-harap tak apa? Yalah, apa tu Keputusan baru yang- semalam juga dorang bagi tahu orang tu ada gejala. Lepas tu dorang suruh dia pergi swab. Kami tunggu dia tengok keputusan dia macam mana. Oh, kenapa dia ada simptom? Ya, dia demam. Aduh, hai. Harap-harap taklah sebab semalam pun kes tinggi kan? Ya. Okey, tak apa. Nanti cikgu share. Tapi cikgu share dah kan dia punya soft copy kau. Ada. Ada tengok tak latihan tu? Ada. Nanti tengok balik. Boleh. Okey, next. Oh, dah nak habis Okey, kegunaan GPS. Okey, macam cikgu dah beritahu tadi. Dua ni je lah rupanya. Waze. Okey, GPS digunakan untuk tujuan navigasi dalam pelbagai jenis pengangkutan seperti pengangkutan darat, laut, udara dan angkasa lepas. Okey. Kalau macam dulu-dulu kita belajar kecil-kecil sekolah rendah pakai apa? Pakai bintang, pakai apa lagi? Kan nak tentukan lokasi, nak tentukan kedudukan. Sekarang kebanyakan sistem pengangkutan dah guna GPS. Okey. So dia ada kaitan juga dengan yang topik yang sebelum ni 9.1 berkaitan dengan satelit. Okey. Kenapa kita kena ada penyelidikan ataupun pembangunan yang dijalankan oleh NASA tu kan, salah satunya adalah untuk inilah meningkatkan teknologi yang memudahkan manusia. Okay. So contoh aplikasi ni cikgu dah beritahu tadi. Aplikasi navigasi yang kita biasa yang boleh kita gunakan Google Maps. Okay. Kemudian Waze. Pernah guna tak Google Maps? Boleh try guna Google Map. Kalau tak tahu rumah Gloria, suruh Gloria bagi kamu dia punya koordinat, kemudian kamu guna Waze. Okay. Nanti hantar roket rumah dia. Oi, kurang ajar tu. Orang lawas tak tahu guna. Tak tahu kawasan lawas ni. Kena buang daerah ni. Okay, so itu saja untuk pembelajaran hari ini. Ada soalan ke nak tanya? Dah. Dah. Okay. Sekejap cikgu nak test something. Sekejap
Okey. Nampak cikgu share apa sekarang? Tak ada? No. Nampak Apa dia? pandangan kamu tentang sesi pembelajaran hari ini ya. Sekejap. Betul. Sekejap cikgu nak off dulu. Stop sharing. Window. Share. Tak ada. Next time lah cikgu share yang tu. Tak dapat dah tu. Okey, ada soalan ke? Itu saja untuk sesi pembelajaran hari ini. Cikgu rasa tak mudah pun, cuma mungkin pada segmen GPS tadi ada 3 segmen utama. Yang tu kena faham betul-betul sikit lah. Okay, tapi cikgu rasa tak ada penjelasan yang complicated pun berkaitan dengan tu. Okay, so cuba jawab soalan yang cikgu share dalam modul tu. Okay, kalau dah siap nanti boleh send dengan cikgu. Right? So itu sahaja untuk hari ni. Terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Okay, boleh. Terima kasih. Alright.